Agenda kelestarian dijangka diberi tumpuan khusus di bawah bajet 2022. Namun aspek ini merangkumi pelbagai segmen ekonomi dan sosial dan memerlukan iltizam yang jitu. Namun apa fokus utama harus terkandung dalam bajet 2022? Kita bersama dengan pengarah urusan Gading Kencana Sdn Bhd serta Profesor Adjang UPSI Dato' Insinyur Muhammad Guntur Mansor Tobing bersedia pada ketika ini. Assalamualaikum Dato', terima kasih bersama kami pada jam ini. Dato', pertama sekali kalau kita melihat kepada agenda kelestarian ini bukan kali pertama kita dengar. Tahun lepas dan tahun-tahun sebelum ini pun ada dimuatkan dalam bajet dan juga belanjawan sebelum ini. Namun pada kali ini keutamaan itu haruslah diberikan tumpuan melihat kepada keadaan semasa COVID-19 dan sebagainya. Namun dalam bajet 2022, apa perkara utama yang harus terkandung kerana kita melihat kelestarian ini merangkumi banyak segmen dalam ekonomi, Dato'? Okey, terima kasih Najib. Yang pertama sekali sebelum saya ulas, saya nak ucap tahniah kepada kerajaan Malaysia kerana membuat pengumuman untuk membatalkan penjualan tenaga boleh baru kepada Singapura berkuasa serta-merta. Dan kuota yang ada itu dibagikan kepada dalam negara. Maknanya ada 300 megawatt yang akan digunakan untuk sektor komersial dan sektor industri. Macam yang kita tahu rancangan Malaysia ke-12, kerajaan mensasarkan pencapaian carbon emission intensity sebanyak 31% menjelang 2025 dan 45% menjelang 2030. Sementara menjelang 2050, kerajaan nak kurangkan net zero emission pada tahun 2050. Ini merupakan satu tumpuan dan satu sumber ekonomi yang paling bagus. Dan yang kita tahu bahawa sektor yang berjana tenaga melepaskan gas rumah kaca yang paling besar ialah yang pertama, sektor penjanaan tenaga, yang kedua sektor pengangkutan, yang ketiga ialah sektor oil and gas. Okey, Datuk, kalau kita melihat banyak perkara yang boleh dilakukan berkait dengan kelestarian mungkin. Bagaimana Datuk untuk kita melihat bahawa perkara yang paling mudah yang boleh dilakukan di bawah bajet 2020 ini yang boleh melibatkan lebih ramai usahawan, pihak-pihak terlibat dan sebagainya macam Datuk sebagai contoh. Itu solar satulah. Ada banyak lagi perkara yang boleh kita lakukan mempercepatkan lagi usaha kita mencapai kelestarian apa yang kita sasarkan untuk tempoh masa panjang, Datuk. Soalan yang bagus Najib. Yang pertama sekali dalam mengurangkan pelepasan gas rumah kaca, sektor yang pertama sekali ialah sektor kecekapan tenaga. Maknanya kalau kerajaan boleh memastikan bahawa bangunan-bangunan kerajaan diarahkan mengurangkan bil elektrik sebanyak 5% dengan menggunakan energy efficiency, maka ini akan menambahkan pelaburan dan juga peluang pekerjaan. Di samping itu, projek ini dah lama dibuat tapi kita ada masalah dengan perundangan dari segi legal advisor, kontrak. Jadi ini perlu diselesaikan dengan cepat. Yang kedua, kita ada program SAFE di mana kalau pengguna membeli peti ais yang mempunyai 5 bintang kecekapan tenaga, dia akan dapat rebate sebanyak RM200. Selain daripada itu, sektor tenaga boleh baru yang RE ni kita kata ni, baru-baru ni semalam ni kerajaan dah mengumumkan tambahan 300 megawatt lagi untuk digunakan dalam sektor bumbung rumah solar rooftop. Jadi dalam sektor solar rooftop ni ramai yang akan dapat benefit daripada sini. Dan yang kita tahu sektor luar bandar kita menggunakan solar hybrid ataupun solar off-grid. Ini juga satu peluang yang banyak yang boleh kita gunakan. Tapi saya rasa yang paling penting sendiri dalam bajet kali ini ialah berkenaan dengan battery storage. Sebab sampai masanya pelaburan kita perlu menggalakkan lebih banyak pelaburan dalam bidang kilang bateri untuk penggunaan solar ni, kerana bateri ni kalau dibuat di Malaysia menggunakan bahan-bahan tempatan seperti rare earth, thorium dan sebagainya, dia dapat mengurangkan kos. Dan kalau bateri punya kos dah rendah, saya yakin semua orang di rumah akan menggunakan solar off-grid dan kita hanya gunakan TMB sebagai standby aja. Dan yang satu lagi sektor yang saya sebut tadi ialah berkenaan dengan EV charging station. Kerajaan dah kata kita akan menggunakan non-ICE, internal combustion engine menjelang 2030. Kenderaan-kenderaan kerajaan semua tak ada lagi, semua non-ICE. Jadi bila adanya keperluan ini, keperluan untuk EV charging station tu sangat besar. Jadi kita memohon supaya kerajaan mempertimbangkan insentif yang perlu dibagi kepada pelabur-pelabur ataupun pemaju EV charging station yang nak kena buat. Kalau it's like chicken and egg story,
kalau tak ada charging station, macam mana nak pakai kereta elektrik? Jadi ini sektor yang perlu dibagi perhatian dalam kelestarian, dalam program kelestarian kita pada bajet 2022 dia. Okey, sekejap lagi saya akan sentuhkan tentang EV itu, kenderaan elektrik, charging station dan sebagainya, infrastruktur lah. Macam Datuk sebutkan macam isu telur dan ayam mana datang dahulu. Tapi sebelum itu tentang solar ini, kalau kita melihat Datuk menyebutkan tentang bateri ini untuk memudahkan dan sebagainya. Sebab dia ada ataupun hari itu saya berbual dengan seorang rakan setugas yang bercadang untuk memasang solar dan sebagainya. Namun isu yang timbulkan ini adalah isu-isu dihadapi oleh kebanyakan rakyat, iaitu berapa lama TNB akan membeli kembali dan bagaimana untuk memasang sama ada bateri ataupun tidak ada bateri dan sebagainya. Bagaimana ini harus diselarikan oleh pihak kerajaan supaya orang ramai faham, yang nak pasang solar tu faham, pelaburan itu adalah untuk jangka masa panjang dan juga memberikan manfaat kepada mereka. Ya, saya rasa kalau bateri pelaburan dalam pengeluaran research dalam bidang bateri dapat dilakukan di dalam negara menggunakan sumber-sumber bahan tempatan, kita dapat mengurangkan kos bateri itu sama seperti kos power bank. Hari ini kalau bateri kereta tu, kalau nak buat jump start dah boleh pakai power bank dan jump start bateri kereta tu. Jadi sasaran kita menuju ke arah itu. Jadi kalau Malaysia berjaya mencipta bateri atau mengeluarkan bateri pada kos yang rendah, insya-Allah ramai akan menggunakan ini dan kita tak perlu lagi bergantung pada TNB untuk ekspor tenaga sebab kita boleh simpan tenaga sendiri. Solar kita jana waktu siang, simpan dalam bateri yang bersaiz power bank kita pakai charge handphone tu. Malam kita gunakan tenaga daripada power bank tu dan itu dapat menjimatkan. Dan saya rasa yang paling penting sekali dalam menggalakkan penggunaan solar di rumah-rumah ialah nombor satu ialah tax relief untuk individual sektor ni. Jadi selama ni kita minta tak dapat pertimbangan daripada Kementerian Kewangan. Saya harap kali ini kerajaan memberi pertimbangan kepada tax relief sebanyak 10,000 setahun untuk 3 tahun untuk isi rumah yang nak memasang solar dia dapat tax relief. Yang kedua kita kata tambah lagi kota untuk bumbu rumah ni daripada 300 kepada 3,000. Jadi dia akan menggalakkan banyak. Sebab apa? Setiap megawatt solar yang dijana memerlukan 30 orang pemasang. Kalau kita ada 33,000 megawatt, maknanya kita memerlukan 90,000 orang pekerja yang perlu digunakan dalam sektor ini. Dan yang ketiga berkenaan dengan solar leasing program. Saya rasa kalau solar ni dapat dipermudahkan cara pembayaran dia dengan mengadakan solar leasing program, maknanya you pasang secara percuma dan pembayaran you dipotong melalui bayaran bil elektrik yang dibuat setiap bulan. Ini akan menggalakkan lebih banyak lagi isi rumah yang akan memasang dan lebih banyak lagi keluarga Malaysia yang akan mencapai kebahagiaan dari segi kos sara hidup kerana bil elektriknya menjadi lebih murah. Najib. Okey, Datuk, terima kasih kerana bersama kami pada jam ini mengulas tentang apakah harapan berkaitan dengan kelestarian. Kelestarian ini topiknya begitu besar, ada banyak perkara. Namun sudah pastilah Datuk ini selaku pakar dalam bidang-bidang teknologi hijau, teknologi diperbarui, solar khususnya, berkongsi tentang apakah harapan yang perlu dilakukan dan juga terkandung dalam bajet 2022 berkaitan dengan kelestarian khususnya tenaga solar. Terima kasih Pengarah Urusan Gading Kencana Yang Berhad serta Profesor Ejang UPSI, Datuk Insinyur Muhammad Guntur Mansur Tobing.